COVID-19. Raya nanti macam mana agaknya ya. Jadi kita cuba berdasarkan kepada data yang ada sekarang ni tentang COVID-19 di negara kita. Kita cuba membuat tunjuran bagaimana sekira-kiranya keadaan COVID-19 ni apabila menjelang hari raya nanti, iaitu sekitar 23 hari bulan 5 nantilah ya. Sekarang ni kan 11 hari bulan 4. Jadi macam mana sekira-kiranya? Kita sekarang ni berada pada fasa kedua di dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dan telah pun diumumkan bahawa fasa ketiga akan bermula pada 15 hari bulan hinggalah 28 hari bulan 4 ni. Jadi kita cuba tinjau data-data yang ada, lepas tu kita buat unjuran. Di samping kita membuat bandingan dengan keadaan di negara-negara lain. Jadi ini keadaan pada hari ini berdasarkan kepada data semalam lah. Sekarang kita dunia sudah mencatatkan 1.7 juta kes COVID-19. US sudah 0.5 juta lebih. Dan sehari maknanya tu sekarang ni kematian sudah mencapai lebih 100,000. Jadi US mencatat tertinggi dengan 500,000 juta lebih. Lepas tu Sepanyol 161,000, Israel 147. Dan US sudah 18,761 kematian. Maknanya dia sekarang ni nombor 2 selepas Itali. Itali 18,849. Jadinya kejap lagi ni rasa-rasanya US akan memotong Itali ni. Jadi begitulah keadaan dia. Dan kita Malaysia ni yang ke-34 dia tak silap dari segi susunan kes lah, 4,530 dengan 73 kematian setakat ini. Jadi kita selalunya kita mau membandingkan dengan Israel. Israel dah dah menonong, dah jadi 10,500 lebih dah, dengan 96 kematian cepat di Israel. Kemudian satu lagi tu kita mau bandingkan dengan Kanada. Kanada ada 22,000 dengan 569 kematian. Dah tentulah kita memang membuat bandingan dengan Itali, kes yang berat peringkat awalnya dulu kan 147,000 dan 18,000 kematian. Ini kita cuba tengok graf pula. Ini daily new confirmed death, kematian harian. Tengok tu. US. Mana tu? United States. Berapa tu? Dekat 2,000. Kematian satu hari. Takut kita sampai 2,000, hampir 2,000, dalam 1,800 ke 1,800 lebih kematian satu hari. Perancis lebih kurang 1,400 ke 1,300 lebih. United Kingdom dekat 1,000, dalam 7,800 satu hari. Spanyol lebih kurang dalam berapa ni, 6,700. Itali pun sama, kematiannya tinggi. Kematian satu hari, daily new confirmed death, satu hari. Ini pun daily new confirm, tapi ini dia roll 3 days average. Maknanya data hari ni, data semalamnya dicampurkan bagi 3. Ini untuk nak membuat analisa ni supaya dia tak yoyo banyak sangat. Untuk membuat penganalisan, memudahkan penganalisaan, dipanggil itu kita ambil purata 3 hari berturut. Ini kaedah dalam menganalisa lah, untuk kita nak tengok trend. Ini kaedah-kaedah bagaimana kita nak melihat trend. Jadi ini untuk memudahkan, dan bila dilukis macam ni kan agak smooth sikit kan. Tu tengok tu United States 1,000 lebih. Dia punya rolling 3 days average dia. Ni pun masih lagi 3 days average. Tapi ni daily confirmed death. Ini untuk apa? Untuk Malaysia. Ni 3 hari purata 3 hari berturut-turut. Jadi keadaan kita, graf kita ni macam ni. Yang itu duduk turun. Kita ni dah nampak macam menurun. Yang dari segi sudut kematian itu naik sikit ni je kan. Kita ni purata 3 hari lah. Ini data kita. Kita sudah masuk ke fasa kedua yang akan berakhir pada 14 hari bulan 4 ni. Hari ni 11 hari bulan. Data setakat 10 hari bulan. Jadinya kat sini ni lah. Jadi kalau kita tengok ni,
Maknanya fasa pertama ni seolah-olahnya dia ni macam seolah-olahnya ada terhenjut 3 hari. Ni kan fasa pertama menaik, boom, ni kan naik sampai kat sini ni berapa hari bulan ni. Lepas tu menurun. Fasa kedua ni menurun dari sudut kematian per hari lah. Tapi ini dalam bentuk 3 purata 3 hari berturut. Kalau boleh kita macam ni kan, kita berada pada bawah dari segi purata 3 harinya tu kan, kita berada bawah daripada 2 kematian sehari. Ni lah, kalau kita boleh maintain macam ni bawah daripada sini, memang alhamdulillah lah. Jadi kita tengok lah perkembangan hariannya. Ini pula daily new confirm case. Ni case kes baru lah, kes baru tengok US 30,000 lebih satu hari kes baru. Kecil perut kita tengok kan ni negeri-negeri lain lah, terutama di Eropah. Ni daily new confirm case. Ni dia yo-yo, bila kita ambil daily tu dia yo-yonya naik turun tu. Malaysia ni kat sini ni kita tengok ni, tengok kita punya agak rendah kan. Ni Netherlands, ni Iran. Tengoklah, kita buat bandingan kita dengan negara-negara Eropah ni macam mana kan. Jadi kita boleh tahan jugalah. Yang ini kita buat bandingan. Ini daily new confirm case juga. Daily new confirm case juga. Malaysia banding, selalu kita buat bandingan dengan Israel, dengan Kanada, dengan Itali. Ini kita tambah lagi Netherlands dengan United Kingdom. Jadi ini bandingan lah. Kita kena buat bandingan ni supaya kita dapat menilai status kita berbanding kepada negara-negara lainnya. Ini kita khusus kita cuba nilai negara kita sendiri. Ni daily new confirm case. Ni yo-yo. Bila daily ni. Tapi bila di average kan 3 hari berturut, rolling 3 days average ni, dia tak berapa yo-yo. Nampak tu? Dia menaik, lepas tu ni kan dia menurun. Sekarang kita cuba menumpu penganalisan kepada negara kita sendirilah. Ini setakat 10 hari bulan 4 ni kan, jumlah kes kita 4,530. Kematian ada 73. Jadi bila kita tolak jumlah kes dengan tolak kematian 4,457. Jumlah yang sembuh 1,995. Maknanya kes yang aktif, yang diwat lah, maknanya 2,462. Jadi kita cuma 2,462 beratus tu banding dengan jumlah kes sebenarnya. Macam tu lah. Ini yang aktif maknanya kan. Boleh tahan juga kan, yang sembuh ramai juga kan. Ini data kita bila kita besarkan. Ni yang tadi saya kata seolah-olahnya terhenjut berapa hari tu, 3 hari macam tu kan. Jadi kita ni menaik, lepas tu menurun. Fasa pertama seolah-olahnya fasa pertama yang terhenjut 3 hari ni daripada kita punya PKP, itu zon menaik. Maknanya itu dari segi daily confirm case lah. Tapi data ni average 3 hari berturut-turut. Lepas tu fasa kedua seolah-olahnya dia pada peringkat menurun. Nampak ni? Ni menurun. Ini kesan. Pasal apa? Kat sini kan fasa kedua kan dah ada PKPD. Perintah Kawalan Pergerakan diperketat. Jadi mana kawasan-kawasan yang merah tu diperketat. Jadinya tu ni agaknya lah tu kesannya. Jadi kita akibat ni kita dapat menurunkan kes baru. Jadi nampak kan? Nampak ni kesan dia ni. Bila kita buat macam ni baru kita nampak alhamdulillah tindakan kita kena duduk rumah semua tu. Ni. Jadi kita daripada sini kita mendatangkan kesedaran supaya kita lebih lagi patuh kepada. Sekarang ni seolah-olahnya new case kita stay pada 150 lah new case nya tu kan, pada situlah lebih kurangnya lah kita cakapnya tu kan. Berdasarkan yang ini kita cuba buat projection. Macam ni kan fasa 1, fasa 2, kita di hujung fasa kedua dan sekarang sudah fasa ketiga. Dah disahkan dilanjutkan ke fasa ketiga kan. Jadi kita cuba tengok apa yang akan berlaku. Tapi kita kena ingat ini data ni berdasarkan kepada keupayaan kita membuat ujian COVID-19 lah. Ada banyak kes yang tertangguh. Maknanya itu yang perlu dibuat ujian tapi kita belum mampu lagi. Macam ni lah. Jadi ada artikel-artikel yang memperingatkan bahawa nombor ni memanglah nombor sebenarnya. Tetapi kita kena ingat kita tidak upaya untuk nak membuat ujian
sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita buat ujian semua tu mungkin data kita lebih tinggi. Tapi tak apalah, kita berdasarkan kepada data yang kita ada, berdasarkan keupayaan kita membuat ujian, inilah data kita. Jadi kita buat unjuran tu berdasarkan data kita yang ada ni lah. Jadi ni kira macam terbaik lah, maknanya tu paling cepat lah. Pasal ada kemungkinannya datanya lebih tinggi daripada yang ini. Jadi fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Yang ini dah confirm. Kita tak tahu fasa keempat nanti macam mana, fasa kelima macam mana. Jadi kita kena sambung fasa keempat, fasa kelima ke atau macam mana, kita tak tahu. Tapi kalau kita tengok berdasarkan kepada graf penurunan macam ni, kalau kita ambil lah penurunan ikut yang berapa ni, 1, 2, 3 data terakhir ni, saya ambil slope-nya macam gini ni, memang patut pun kita ni, ini paling pantas lah kata orang tu, menurunnya begitu pantas kali ni kan. Dari segi case daily confirm case ni, average 3 rolling 3 days average ni, maknanya kita ikut ni lah, ini betul-betul kita optimistik lah ni. Menurunnya begitu pantas sekali. Dalam menurun begitu pantas itu pun memang patut pun kita lanjutkan PKP ni sampai berakhir pada 28 hari bulan 4 ni. Nah ini kalau yang ini. Apa kata kalau yang ini pula? Lebih mendata sikit penurunannya tu. Kalau lebih mendata sikit ini maknanya tu sampai raya lah baru kita boleh lepas. Maknanya sampai fasa kelima lah kita kena kita kena PKP tu kan. Apa pula jadi kalau dia slow atau benda ni terhinjut naik ke atas, kau benda katalah ambil yang ini ni, mendata macam ini, menurun juga tapi mendata macam ini ni lah kan. Jawabnya bulan Ogos, bulan September kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan. Ni yang kita takut ni. Jadi sebab itulah makanya sekarang ni makin diperketat sampaikan kepada peringkatnya tu. Kalau sebelum ni siapa yang keluar tanpa tujuan kena denda 1,000, sekarang dah jadi kata berapa ya, 10,000 ya. Diperketat. Jadi itulah kenapa, kerana kita tak mahu pergi yang macam ni ataupun pergi flatten macam ini lagi mak tuan sampai mana, sampai hujung tahun. Nah ini yang kita tak mahu. Tengok gaya-gaya lah, walaupun kata orang tu sampai ujung sini ni, kita ambil ini slope yang ini pun nampak gaya puasa kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan ni. Jadi kita sekarang ni kena bersedialah kalau raya ni kita tak boleh bergaya. Lebih kurangnya macam gitulah kalau kita tengok daripada data yang ada ni. Kalau untuk nak dapat yang ini ni memang kira lebih kurangnya mustahil lah. Kalau dapat yang ini pun kira dah alhamdulillah lah. Cuma janganlah kok sampai peringkat macam ni sampai bulan Ogos, bulan September. Mak oi berapa punya lama kita kena kurung dalam rumah. Ni yang kita harap. Jadi untuk itu kenalah kita semua mentaati perintah kawalan pergerakan. Mudah-mudahan kita dapat memutuskan rantaian virus corona ni tadi ni, COVID-19 ni. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi perlindungan oleh Allah SWT dan jadi selamat, dan mudah-mudahan tidaklah kita terpaksa mengalami perintah kawalan pergerakan terlalu lama lah, mudah-mudahan. Jadi taatilah perintah PKP ni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.